اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 26, baris yang ke-11 daripada atas. Muka surat 26, baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mengetahui akan yang wajib pada zatnya zat Allah dan sifatnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengetahui akan yang mustahil seperti tak ada syarik, yakni sekutu baginya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala yang harus seperti mengetahui sekalian makhluknya yang telah jadi dan yang tidak dijadi. Tahu ni sebagai tahu cerak, terus terang, tidak samar-samar. Mengetahui oleh Allah ni sebagai tahu cerak, tahu sungguh-sungguh. Itu tahu cerak. Ni cerak-cerak ni macam kita kan, kalau gi cerak boleh, pasti boleh, sahih boleh gitu dah. Tahu cerak ni tahu sahih, tahu sungguh-sungguh. Cerak dibuat kurungan terus terang. Terus terang ni, kita terus terang ni cakap agak terus terang sikit, itulah lain kita terus terang ni. Kita terus terang, maknanya tak usah duduk sembunyi-sembunyi lah, tak usah duduk belik-belik lah, cakap terus terang dah. Ni bukan ni terus terang, maknanya cerak, sahih, nyata, terang, gitulah. Ni dia terus terang, tidak samar-samar. Tu tahu cerak. Macam kita kita royak satu-satu perkara kepada seseorang, orang tu tanya kita, hokmu tahu ni cerak sungguh ke dak? Kita dak cerak juga, samar-samar, kemungkinan barangkali. Tu tak cerak, tahu gitu. Tahu tak terang, tahu tak nyata, tahu tak sahih. Tu cerak. Maknanya teranum kita ni ada juga cakap cerak. Cuma dulu apabila saya sebut cerak tu, ustaz tak ada kata teranum cakap cerak. Dia tu tak ada. Bila buat contoh, kalau mugi cerak boleh. Ya dia kata. Dia tak tahu, dia cakap juga. Tapi hak tu maksudnya cerak sahih, pasti. Kalau kita kata
Mu tahu cerak kedok tu, jangan dia buat pandai-pandai buat cerita kau Kalau benda tak cerak, benda tak sahih, benda tak nyata, jangan kau sebok. Jangan kau bawa mulut. Kalau benda hok tak cerak tu, benda tu dok sebenarnya, jadi fitnah tu pula tu. Jadi fitnah tu. Hok muduk sebo-sebo tu. Benda tak cerak. Bendanya sahih, nyata betul. Jadi mengupak pula kalau cerita benda yang dibenci oleh orang yang kita cerita tu. Kalau betul jadi mengupak. Kalau tak betul jadi fitnah. Jadi kalau benda tu benda tak cerak, benda tak sahih, benda tak nyata, jangan sebo. Tu. Ada tak guna perkataan gitu? Cerak apa dia? Tu mana kita orang Terengganu? Tak cakap. Kalau macam tadi, kalau mu mari cerak boleh. Tengok cakap gitu tau. Kalau bab ilmu, bab pengetahuan, kita cerita satu-satu perkara, ada tak cakapan kita Terengganu, hak mu cerita ni cerak ke dok, sahih ke dok, pasti ke dok, ada tak? Kalau mu cerita tak cerak, pun orang noh lagi kan. Itu cerak. Cerak mana apa ni? Terang dan tidak samar-samar. Itu cerak. Jadi Allah Ta'ala mengetahui ni sebagai tahu cerak, tahu terang, sahih, tidak samar-samar. Kita tadilah tahu kita tu kadang-kadang tak berapa cerak, tak berapa terang, tak berapa nyata, samar-samar. Kita gitu tahu kita. Adapun mengetahui Allah, mengetahui sebagai tahu cerak, terang, tidak samar-samar. Dan mengetahui akan yang wajib pada zatnya zat Allah dan sifatnya sifat Allah. Dan mengetahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab terdahulunya, dan Allah mengetahui akan yang dahulu dan yang kemudian dan yang sekarang. Allah mengetahui dengan ilmu yang satu. Allah mengetahui. Jadi di sini, dan mengetahui akan yang wajib pada zatnya, dan Allah mengetahui akan yang wajib pada zatnya zat Allah dan sifatnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat Allah, sifat Allah itu perkara yang wajib. Adapun diri kita perkara yang harus dipanggil. Zat Allah, sifat Allah dipanggil perkara yang wajib ada. Adapun diri kita, sifat kita dipanggil perkara yang harus. Jadi Allah mengetahui ini akan yang wajib pada zatnya dan sifatnya. Berkaitan dengan zat Allah, Allah Ta'ala tahu. Berkaitan dengan ilmu Allah, berkaitan dengan sifat Allah, Allah Ta'ala tahu. Sehingga kan Allah Ta'ala tahu akan sifat ilmu Allah Ta'ala. Gitu. Ya. Sekarang zat Allah yang wajib ada, Allah Ta'ala tahu. Sifat Allah pun Allah Ta'ala tahu. Di antara sifat Allahnya sifat ilmu. Allah yang bersifat dengan ilmu tahu akan sifat ilmu Allah. Kau ni pengong sekejap tau. Sekarang sifat Allah di antara sifat ilmu. Allah mengetahui akan sifat Allah. Allah mengetahui akan sifat kudrah Allah. Allah mengetahui akan sifat iradah Allah. Itu sahih lah. Allah mengetahui akan sifat ilmu Allah. Allah tahu juga akan sifat ilmu Allah. Tahu lah. Sebab sifat ilmu Allah tu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengetahui akan yang wajib, Allah mengetahui akan yang mustahil, Allah mengetahui akan perkara yang harus.
Apa yang wajib? Zat Allah, Allah Ta'ala tahu. Apa yang wajib? Sifat Allah, Allah tahu. Termasuk sifat ilmu, Allah Ta'ala tahu juga. Jadi tahu ni segala-gala Tuhan tahu. Segala-gala Tuhan tahu. Adapun nanti kita akan bicara sifat samak dan basar. Kita bicara sifat samak dan basar, kita ambil sifat basar. Dia huraian. Samak dan basar ni huraian yang sama. Tapi mudahnya kita ambil huraian sifat basar. Allah yang bersifat dengan sifat basar melihat akan zat Allah yang ada. Allah yang bersifat dengan sifat basar melihat akan sifat Allah yang ada. Dia bukan sifat yang wajib, sifat yang ada. Adapun ilmu Allah mengetahui akan sifat Allah yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah ni ada sifat yang ada. Ada sifat yang kita faham sahaja. Mana sifat yang ada? Kudrah ada di zat Allah. Iradah ada di zat Allah. Ni. Allah mengetahui akan kudrah iradah dan Allah melihat akan kudrah dan iradah. Qidam baqa, kita ambil contoh. Sifat Allah. Tapi sifat qidam baqa bukan sifat yang ada. Cuma kita faham zat Allah tidak ada permulaan, maka bersifat dengan sifat qidam. Kita faham zat Allah tidak ada kesudahan, zat Allah tidak binasa. Kita pun berpegang Allah bersifat dengan sifat baqa. Adapun diri sifat qidam, diri sifat baqa tidak ada. Faham tak ni? Cuma kita faham. Macam contoh, kita contohnya sekarang, kita kekal. Ni sekarang kita kekal, belum lagi dibinasakan oleh Allah. Mana sifat kekal kita? Tak ada. Cuma faham sekarang belum dibinasakan, bersifat ngekekal lah kita. Ada tak sifat kekal? Tak ada. Faham saja. Adapun sifat kudrah, tenaga di tubuh kita tu memang sifat yang ada, dan kita boleh merasai apabila Tuhan letak sifat kudrah di tubuh kita. Mana sifat kudrah? Sifat yang ada. Sifat kekal faham sahaja, sifat kekal tidak ada. Ilmu Allah tahu belaka. Sifat kudrah Allah Ta'ala tahu. Sifat iradah Allah Ta'ala tahu. Sifat qidam baqa Allah Ta'ala tahu. Adapun Allah yang bersifat dengan sifat basar hanya melihat akan sifat Allah yang ada, kudrah iradah sifat yang ada. Adapun qidam baqa Allah tidak melihat sebab sifat tu tak ada, cuma faham sahaja. Nanti akan bicara hak bab samak dan basar. Ni kita kena buat catatan lah baru kita mudah. Tapi ni semua ni secara mendalami, secara mendalami apa ni, hak fardu kifayah, berkaitan dengan ta'alluq. Ta'alluq kita faham dah. Ta'alluq ni fungsi, kerjaan, tagang, tugas, sifat kudrah, iradah sampai ke kalam. Adapun sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa sampai pada sifat wahdanah, dia tidak ada ta'alluq. Tak ada fungsi, tak ada tugas. Allah yang bersifat dengan sifat wujud, mewujudkan makhluk, mengadakan makhluk tu ta'alluq kudrah. Allah yang bersifat dengan baqa, membaqakan, mengekalkan syurga dan neraka, itu ta'alluq kudrah. Wujud qidam baqa tak ada ta'alluq. Yang ada ta'alluqnya adalah kudrah sampai ke kalam, kecuali sifat hayah. Sifat hayah tidak ada ta'alluq. Sifat hidup tidak ada ta'alluq. Adalah ta'alluq fungsi. Apa dia? Menghidupkan makhluk. Menghidupkan makhluk, mematikan makhluk, itu ta'alluq kudrah. Allah yang bersifat dengan kudrah menghidupkan.
Allah yang bersifat dengan kudrah mematikan, itu ta'alluq kudrah. Jadi hayah tidak ada ta'alluq. Jadi sifat wujud sampai ke sifat kalam, sifat ma'ani ada 7. Jadi hayah tak ada ta'alluq, tolak 1 jadi 6. Yang ada ta'alluqnya kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Ini saya pernah sebut dah sebelum ni. Lepas tu kata nak moleknya kita ada catatan. Maknanya walaupun fardu kifayah tetapi tetap fardu. Kalau pandai ilmu fardu, bukan pandai ilmu sunat. Ada ni. Jadi hak 6 sifat, kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam, dia ada ta'alluq. Jadi hak 6 ni kita pecah 3. 2, 2, 2. Mana? Kudrah, iradah, ilmu dan kalam, sama dan basar. Kudrah, iradah, ta'alluqnya sama. Ta'alluqnya lain, tapi perkara yang ta'alluq tu sama. Tempat ta'alluq dia sama. Pandai ni. Jadi muta'allaq dia samalah, kudrah, iradah. Ilmu, kalam sama. Muta'allaq dia sama. Sama basar sama. Ni pun yelah, kalau faham sini bawa kejap. Kudrah, iradah bertakluk kepada, ditulis dalam kitab mumkinat. Mumkinat ni perkara yang jaizat, perkara yang harus ada, harus tiada. Itu takluk kudrah dan iradah. Mumkinat yakni jaizat. Kita 3 kan? Wajibat, perkara-perkara yang wajib. Mustahilat, perkara-perkara yang mustahil. Jaizat, perkara-perkara yang harus. Jadi kudrah iradah bertakluk pada jaizat jua, perkara yang harus jua. Apa dia? Makhluk ni lah. Wajibat, perkara yang wajib ada, apa dia? Zat Allah wajibat, sifat Allah wajibat. Hak mustahilat, sekutu bagi Allah, anak Allah, isteri Allah, itu mustahilat dipanggil, perkara yang mustahil nak ada. Jadi kudrah iradah dia tidak berkait, tidak bertakluk pada wajibat, perkara yang wajib. Kudrah Allah tidak berkait dengan sifat, dengan zat Allah. Adakah kudrah yang mengadakan zat Allah? Tidak. Adakah iradah menentukan zat Allah? Tidak. Sifat Allah pula, adakah iradah menentukan Allah akan bersifat begiam-giam? Tidak. Adakah kudrah yang mengadakan sifat-sifat Allah? Tidak. Tidak berkait. Sebab zat Allah, sifat Allah, perkara yang wajib ada, yang sedia kala. Pandai ni. Adapun kudrah ni mengada barang yang asal tak ada. Jadi zat Allah, sifat Allah bukan perkara yang asal tak ada. Kudrah pesan khijir dia, hak tak ada diadakan, hak ada ditiadakan. Itu fungsi kudrah, mengada. Bila fungsi kudrah mengada, dia tuju kepada barang yang asal tak ada. Zat Allah wajib ada sedia kala, sifat Allah wajib ada sedia kala. Kerjaan kudrah mengada. Mengada zat Allah yang sedia kala ada, mengada akan sifat Allah yang sedia kala ada. Mengada hak ada dia panggil tahsilul hasil. Pada biasa dengar tak tahsilul hasil? Mengadakan yang sudah ada tu sia-sia. Yang dah ni. Jadi tidak berkait dengan zat Allah dan sifat Allah, kudrah dan iradah. Hak mustahil, syarik, sekutu bagi Allah, mustahil. Tuhan yang kedua itulah dia panggil syarik. Syarik ni sekutu bagi Allah, mana Tuhan yang kedua, mustahil. Anak Tuhan, mustahil. Akal tak terima nak kata ada.
Perkara ni perkara yang memang tak ada. Istiadat Allah memang tak ada. Jadi kudrah ni peseng mengada. Syarik bagi Allah, anak Allah, istiadat Allah, benda yang tidak akan ada. Faham tak ni? Maka kudrah mengada perkara yang memang tidak akan ada. Dah tak berkait. Dah lemah dah. Sebab itu bukan ta'alluq kudrah. Sebab perkara mustahil, perkara yang tidak akan ada. Jadi fungsi kudrah mengada mestilah perkara yang boleh ada. Apa dia perkara yang boleh ada? Makhluk lah. Jaizat lah perkara yang boleh ada. Jaizat perkara harus ada, harus tiada. Jadi jaizat makhluk ni perkara yang boleh ada, boleh tiada. Maka kudrah pun mengada dan meniada kepada benda yang boleh ada, boleh tiada. Jaizat perkara yang harus makhluk. Mustahilat, sekutu bagi Allah, anak Allah, isteri Allah, perkara yang mustahil nak ada, perkara yang mesti tak ada. Jadi kudrah peseng mengada, tak kena, tak berkait dengan kudrah. Perkara yang mustahil. Lemah? Tak, bukan lemah. Sebab itu bukan ta'alluq kudrah. Kena faham juga sini ni. Orang learning dia punya pertanyaan dia belik-belik. Pertanyaan ni kadang-kadang betul-betul dia tak reti. Dia jadi pening, dia bengong, dia pun tanya pun soalan pening. Dia pun tanya soalan bengong, dia panggil. Sebab apa dia tanya soalan pening? Sebab dia pening. Sebab apa dia tanya soalan bengong? Sebab dia bengong. Allah bodohnya soalan ni. Sebab apa dia tanya? Sebab dia bodoh. Ke mana? Kan ada kan? Allah soalan bodoh gitu. Faham tak? Ada tak soalan bodoh? Ada? Ada soalan bodoh? Soalan kan dia bodoh? Sebab apa dia tanya soalan bodoh? Sebab dia bodoh. Gitu ada. Cerdik soalan dia ni. Sebab dia cerdik. Bila dia cerdik, soalan dia pun cerdik. Kan? Jadi kadang-kadang orang soal ni mungkin dia pening. Soalan tu belik je. Kadang-kadang yang menyoal ni macam iblis. Soal iblis ni ta'anuk ni soal dia soal degi. Soal dia soal nak menyesatkan orang. Tu iblis. Iblis dia soal. Dia tanya Nabi Idris AS, adakah Tuhan engkau kuasa memasukkan dunia yang besar ke dalam ke dalam kulit buah berangan yang kecil, ataupun setengah mengatakan ke dalam telur. Kamu kuasa ke tak nak memasukkan dunia yang besar ni rupa asal ke dalam kusrah bundukah ni panggil buah berangan, kulit buah berangan. Setengah riwayat mengatakan ke dalam telur. Kuasa ke tak? Maka Nabi dia AS tengah menjahit. Nabi diri pun ni jawab, innal maula, benar tu, Allah Tuhan yang Tuhan kuasa memasukkan dunia ke dalam lubang jarum yang halus. Sambil Nabi diri pun cocok mata iblis dengan jarum, buta sebelah mata iblis. Iblis dia tanya, Allah Ta'ala kuasa tak memasukkan dunia yang besar ke dalam kulit buah berangan. Buah berangan kena buah kecil je buah berangan tu. Dunia besar ni Allah kuasa tak nak masukkan dunia besar ke dalam buah berangan. Nabi dia jawab, Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia ni ke dalam lubang jarum yang halus. Dia pun Nabi Idris pun cocok mata iblis. Nabi dia jawab bukan soalan dia. Soalan dia tanya dalam buah berangan. Nabi dia jawab dalam lubang jarum yang halus pun Allah Ta'ala kuasa, serta Nabi Idris pun cocok. Sebab apa? Soalan dia bukan soalan sebenar. Dia ta'anuk ni degi, dia saja nak menyesatkan orang je. Ada ni.
Lepas tu kadang-kadang soalan-soalan yang nak main, yang pasal nak mulakan orang ni, kalau boleh gomo-gomo dulu. Pada ni nak boleh getak-getak dulu. Ni bukan soalan sebenar ni, soalan nak menyesatkan orang ni. Faham tak? Ni kadang-kadang orang soal ni bukan soal nak menyesatkan, kadang-kadang soal dia mari tanda tanya dalam kepala dia pun tanya. Allah kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Hak ayat lain pula, qad ahata bi kulli syai'in ilma, meliputi bagi Allah sekalian perkara nisbah dengan ilmu. Jadi Allah kuasa atas tiap-tiap perkara, Allah mengetahui tiap-tiap perkara. Sama ke dak syai' di situ tiap-tiap perkara tu. Ni kena ngaji 420 dihurailah situnya. Allah kuasa atas tiap-tiap perkara dan Allah mengetahui atas tiap-tiap perkara. Tapi tiap-tiap perkara ni hak mana hak Allah Ta'ala kuasa, hak mana Allah Ta'ala mengetahui, tak sama. Ada ni tiap-tiap perkara yang harus Allah Ta'ala amat kuasa. Hak mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah, tak jadi lemah. Sebab lemah ni di bawah kekuasaan, tiba-tiba tak boleh buat, baru panggil lemah. Ni buat banding je. Faham tak ni? Jadi pisau tu tajam pisau tu mahal. Dan kalau tajam pisau mahal pula, boleh tak nak kerak batang besi? Bukan kerja dia batang besi, tupu pisau. Orang kata pisau tupu. Dah tu tak boleh kerak batang besi. Batang besi ni alat lain pula, bukan kerja pisau. Kalau kerja pisau benda lembut, tiba-tiba tak boleh nak putus, maka kita pun kata tupu gelenyeh. Tupu gelenyeh maksudnya tupu sangat. Kita boleh kata tupu lah pisau tu. Sebab apa? Sebab barang hak dia nak kerak tu memang kerja pisau. Tiba-tiba kerak tak putus, tumpuk pisau tu. Tapi kalau kata besi, pisau tak boleh nak kerak, tumpuk pisau, dah tak ada gitu. Bukan tugas dia. Faham tak ni? Jadi perkara mustahil bukan kerja kudrah. Faham tak ni? Jadi tiap-tiap sesuatu yang harus. Kalau kita faham kau ni, hak timbul soalan tu lah, Allah kuasa tak buat anak kepada Allah seorang? Allah kuasa tak buat bini kepada Allah seorang? Allah kuasa tak nak mematikan Allah sekejap? Allah ditanya soalan-soalan gitu. Satu soalan tu, Allah kuasa tak buat satu benda berat? Kita jawab Allah kuasalah. Benda berat ni bukit berat, bumi berat, Allah Ta'ala kuasa buat. Tak ni, benda berat ni bukan berat macam bukit, bukan berat macam bumi. Berat, akhirnya Allah pun tak boleh nak akal. Lagi kat tu. Kalau berat bukit, Allah kuasa akal. Berat bumi, Allah kuasa akal. Ni berat, Allah juga yang buat. Last sekali, Allah pun tak kuasa nak angkat. Boleh ke tak? Kata apa benda lah soalan gini. Apalah tujuan dia? Tapi ni tak nampak peseng nak mengelirukan. Bukan, peseng dia tu mikir lebih. Dia pun jadi pening. Jadi soalan pun jadi pening. Kalau kita tak pandai, dengan tengah kita pun jadi pening. Allah kuasa tak buat anak, buat isteri? Anak isteri mustahil. Kuasa ke tak? Nak jawab kuasa tak boleh, nak jawab lemah tak boleh. Sebab apa? Sebab tak berkait dengan kudrah. Itu perkara mustahil. Jawab kuasa tak boleh, sebab bukan takluk kudrah, bukan fungsi sifat kudrah Allah. Nak jawab lemah tak boleh lah, sebab bukan berkait dengan kudrah Allah. Jangan jawab Allah kuasa buat anak, Allah kuasa buat isteri, Allah tak buat je. Bukan. Jawapan tu tak betul.
Sebab itu perkara mustahil. Perkara mustahil tak masuk dalam kulli syai' tu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Sesuatu tu tak masuk perkara mustahil. Sesuatu tu jaizat saja, benda yang harus. Kena duduk mati situ. Senang jawab. Perkara mustahil tak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah tadi tu benda berat, akhir Allah tak boleh akad, itu benda perkara mustahil gitu. Dan Allah kuasa dak buat benda berat gitu, hak Allah tak boleh angkat. Itu bukan berkait dengan kudrah Allah kepada perkara yang mustahil. Begitu jelah. Lepas tu hak cerita iblis tanya Nabi Idris tadi tu, hak tu bukan mustahil lah tu. Bukan mustahil kat mana? Mustahil lah. Dunia rupa asal, buah berangan rupa asal, itu bukan mustahil. Lepas tu Nabi Idris jawab tu bukan buah berangan, lubang jarum yang halus pun Allah Ta'ala kuasa. Tu kena huralah pula. Hura kat mana? Dengan bahawa Allah kecilkan bumi, Allah kecilkan dunia, Allah masukkan ke dalam lubang jarum yang halus. Ataupun Allah luaskan lubang jarum yang halus, Allah masukkan dunia tu ke dalam lubang jarum yang telah diluaskan oleh Allah. Kena gitulah. Rupa asal, dunia rupa asal besar, lubang jarum rupa asal sangat halus, itu perkara mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Itu tujuan iblis tanya. Sebab dunia yang besar, buah berangan yang kecil, kuasa dah Allah nak memasukkan dunia yang besar ke dalam lubang jarum yang ke dalam buah berangan yang kecil. Iblis tanya sebab itu benda mustahil. Lepas tu iblis tanya. Tapi oleh kerana dia tanya tu bukan tanya sebenar, maka Nabi Idris pun jawab hak halus lagi, lubang jarum. Tapi tu kena huralah pulaknya. Ada ni. Dia jawab ni kadang-kadang tak boleh nak straight sangat. Kalau soalan hak jenis nak mengelirukan tu, tak sudut layang sangat. Ada ni. Yang kan kadang-kadang ni orang-orang yang berbahas, orang yang berdebat. Dalam berbahas tu, kalau pihak sebelah didatangkan perkara yang tidak berkaitan, didatangkan perkara untuk lari tajuk, lari isu, didatangkan perkara tu sebenarnya bukan nak berbahas berdebat untuk menyelesaikan masalah, pihak sebelah biasanya tak layan. Apa tak layan? Dia bukan apa nak meriukan, dia nak lari tajuk. Ada mana tak layan tu? Bukan semua kita nak layan. Macam dalam FB tu, hak tak boleh layang, tak sudut layang lah. Ni nak layang belaka. Nak ambil kira belaka. Habis benda nak ambil kira. Rumah tangga orang pun nak ambil kira. Hak keluarga orang pun nak ambil kira. Apa benda lah orang kita ni. Sebab apa ambil kira hak keluarga orang? Dah dia, hak keluarga dia disebok, cukup anda dia lah. Yang kita duduk sibuk ni sampai ke berjuta turut, kenapa? Buka FB, dengar hal keluarga orang, berjuta tengok. Orang mengajar tak mau tengok pula. Orang mengajar 1,000-2,000 je. Kalau dia cerita hal rumah tangga orang, 1,000,000. Kata bengong juga orang Malaysia ni. Ramai juga jenis bengong. Lepas tu ni ulah, banyaklah jadinya. Habis masa perkara sia-sia. Bukan setakat sia-sia, terkadang jatuh kepada dosa. Apa benda cari nyakit? Cari nyakit orang panggil. Jadi kadang-kadang dia datang kasus perkara tu bukan nak cari jalan sebenar. Macam iblis ni, bukan tanya sebenar tu. Akhirnya Nabi dia jawab
Dunia ni Tuhan kuasa masuk lubang jarum yang halus. Tapi dadang iblis nak tanya balas, cocok mata dah. Tak tanya balas. Sebab apa? Apa maksud Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia dalam lubang jarum yang halus? Maksudnya Allah mengkecilkan dunia dimasukkan lubang jarum yang halus, atau Allah meluaskan lubang jarum yang halus dimasukkan dunia kadang lubang jarum yang telah diluaskan. Kena hurah kat tu. Tapi iblis tak ada nak desak lah, kena cocok mata dah. Sebab mustahil dunia yang besar masuk dalam lubang jarum yang halus. Maka mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam dalam ayat, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyam. Ya la yadkhulunal jannata, tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk oleh orang kafir ke dalam syurga. La yadkhulunal jannata, tidak akan masuk syurga oleh orang yang kafir. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehinggalah masuk unta yang besar di dalam lubang jarum yang halus. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehingga masuk oleh unta ke dalam lubang jarum yang halus. Unta boleh masuk lubang jarum yang halus, barulah orang kafir bila masuk syurga. Jadi unta masuk lubang jarum yang halus ni mustahil. Orang kafir pun mustahil masuk syurga. Maksud dia gitu. Mustahil kat mana? Unta yang besar, lubang jarum yang halus, mustahil nak masuk. Dah perkara mustahil, Allah kuasa tak nak memasukkan unta yang besar ke dalam lubang jarum yang halus. Perkara mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati situ. Hak upa asal Allah kecilkan unta, tu harus dah lah masuk dalam lubang jarum yang halus. Allah besarkan lubang jarum, tu harus dah lah, tu tak panggil mustahil dah. Hak ni hak mustahil ni. Mustahil. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehingga masuk oleh unta dalam lubang jarum yang halus. Ni mustahil. Mustahil lah orang kafir nak masuk syurga. Mustahil orang kafir nak masuk syurga. Sebab apa? Sebab mustahil unta yang besar masuk dalam lubang jarum yang halus. Sekarang ni hak mustahil ni, Allah kuasa ke tak nak buat? Buat macam mana? Unta rupa asal, lubang jarum yang halus rupa asal. Tidak berkait dengan kekuasaan Allah, perkara yang mustahil. Jawab situ je, tak ada lagi panjang-panjang dah lah. Dah kuasa ke tak? Kekuasaan Allah tak berkait dengan perkara mustahil. Nak jawab kuasa bukan takluk kudrah. Nak jawab lemah sebab apa? Sebab tidak berkait dengan kudrah Allah, perkara mustahil. Gitu je. Tanya lagi, ambil jarum cocok mata dia. Jangan buat gitu. Jangan ambil jarum cocok. Buat warna tak tahulah. Ni bengong dah ni. Dia bukan dah ni. Ni nak suruh kita jadi reboh ni sebenarnya. Nak suruh kita jadi kita keliru jadi. Ni orang biasa-biasa gini ni. Biasa iblis tadi ni. Nak kita jawab Nabi Idris alaihissalam, Allah Ta'ala kuasa tak memasukkan dunia dalam kulit buah berangan. Apa tujuan dia tu? Itu perkara mustahil. Lepas tu dia tanya, Allah kuasa ke tak? Kalau perkara haru dia tak tanya. Allah kuasa tak buat bumi satu lagi? Memang Allah kuasa. Allah kuasa tak buat langit satu lagi? Memang Allah kuasa. Itu benda haru. Dah ni. Dia tak tanya tu, dia tanya benda mustahil. Kalau benda haru, iblis tak tanya pula. Jawapan dia mudah. Perkara mustahil dia ditanya ni. Sama juga bicara bab qada Allah, ketentuan Allah azali. Allah telah mengqadakan segala-gala perkara pada azal. Berubah qada Allah azali mustahil. Allah kuasa dah ubah qada Allah azali,
tidak berkait dengan kekuasaan Allah, perkara yang mustahil. Itu jawapan. Ni kena kemas ni. Kadang-kadang orang bawa agama pun dak kemas sini. Allah kuasa. Qada Allah nak buat, Allah ubah lah, Allah kuasa. Qada azali berubah mustahil. Kalau berubah qada azali, di mana letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kan kita bicara qada ta'alluq iradah muwafaqah dengan ilmu. Ingat tak tu? Qada ketentuan azali, Allah yang bersifat dengan iradah. Allah yang bersifat dengan iradah yang menentukan pada azal, muwafaqah dengan ilmu Allah, selarah dengan ilmu Allah. Ilmu mengetahui segala-gala, iradah menentukan segala-gala perkara yang harus. Ilmu mengetahui pada sedia kala, iradah menentu pun pada sedia kala. Hak ni mustahil berubah. Allah kuasa dah nak ubah qada Allah azali, perkara mustahil, tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ni ada orang ceramah ni. Qada azali, hak Allah. Allah kuasa kan, Allah nak ubah, Allah ubah mana? Berubah qada azali tu perkara harus ke? Adapun qada luh mahfuz, tu bukan hak azali hak tu. Ni cerita azali ni di ilmu Allah. Tu muberam dah, putus dah azali nun. Hak muallak tergantung, hak ni luh mahfuz. Tu bukan azali. Di situ adalah yang mubram, yang putus, ada yang muallak, yang tergantung. Yang tergantung tu mana yang akan berlaku? Qada qadar Allah hak azali. Hak berlakunya ialah di luh mahfuz tergantung. Umur 60, umur 61, hubung silaturahim umur 61 contoh. Maka berlakunya hubung silaturahim itu qada qadar. 61 dia pun mati, itu qada qadar. Jadi 60 tu hanya di luh mahfuz jua. Hak qada azali 61. Hubung satu rahim itu qada azali. Ada ni? Jadi hak azali ni mubram noh di iradah ilmu Allah tu mubram, putus. Berubah mustahil. Allah kuasa dak nak ubah, kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Itu je. Ni orang ceramah dia kata qada hak Allah, ketentuan Allah, hak dia, Allah kuasa, Allah nak ubah, Allah ubah mana? Ni orang tak kena Tuhan, ni dia buat Tuhan ni macam dia. Dia kan, kita ni manusia, kita menetapkan satu-satu perkara, kita menetap, kita nak ubah, kita ubah. Sebab apa kena ubah kemudian? Kerana apa yang kita tetapkan tu tak jadi kerja. Tak jadi kerja. Tak boleh jadi gitu tu. Kita dulu ingat ke okey je, kena-kena tak jadi kerja. Kita pun ubah. Tu hak kita. Hak jahil kita gitulah. Sekali gitu, sekali gini, sekali gitu, sekali gini. Sebab apa? Dah letak dah itu kan. Dah jahil. Jadi qada Allah, ketetapan Allah selarah dengan ilmu. Mubram, putus, mustahil berubah sama sekali. Mustahil berubah, Allah kuasa dah nak ubah. Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara mustahil. Mati situ. Tu kata ni fardu kifayah pun nak kemah molek kena faham juga ni. Nak faham sini kaedah sifat 20. Ada ni. Kaedah sifat 20. Kekuasaan Allah perkara yang jaizat, perkara yang harus, tidak berkait dengan perkara yang wajib, dan tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Kudrah iradah. Ni kita ilmu ni. Ilmu tiga-tiga. Hak wajib Allah Ta'ala tahu, hak mustahil Allah Ta'ala tahu, hak harus Allah Ta'ala tahu. Mana hak wajib? Allah Ta'ala tahu berkaitan dengan zat Allah. Allah Ta'ala tahu berkaitan dengan sifat Allah, termasuk sifat ilmu Allah. Allah Ta'ala tahu. Ada pun sama dan basar. Kalam pun sama kalam. Ta'alluq kalam wajib, mustahil, harus. Sama basar. Jadi kudrah iradah bertakluk kepada mumkinat, yakni jaizat, benda yang harus. Ilmu kalam dua, wajibat, mustahilat, jaizat. Kita akan hurah semula tu.
Samak basar. Samak basar ni dia bertakluk pada maujudat, benda yang ada. Allah melihat benda yang ada. Allah melihat perkara yang ada. Perkara yang ada ni ada qadim. Zat Allah qadim. Allah melihat zat Allah, melihat sedia kala, tanjizi qadim. Ada benda ada yang baru, zat kita diadakan kemudian oleh Allah. Selepas kita diadakan, maka Allah pun melihat kita selepas kita diadakan. Jadi Allah melihatnya baru, tanjizi hadis bagi basar. Ada ni. Kemudian sifat Allah, sifat mana yang Allah melihat? Sifat yang ada kudrah, Allah melihat. Iradah, Allah melihat. Ilmu, Allah melihat. Hayah, Allah melihat. Samak basar kalam, sifat basar pun Allah melihat akan sifat basar Allah sendiri. Itu sifat yang ada. Allah melihat tak kidam bakok. Kidam bakok bukan sifat yang ada. Allah tidak melihat akan sifat kidam bakok. Sebab kidam bakok bukan sifat yang ada, hanya faham reti saja. Zat yang tidak ada permulaan bersifat dengan kidam. Zat yang tidak ada kesudahan bersifat dengan bakok. Diri sifat kidam bakok tak ada, maka Allah yang bersifat dengan sifat basar tidak melihat perkara yang tak ada. Itu je. Jadi sifat ada kudrah iradah sampai ke kalam. Hak sifat 20 tu lah hak secara tafsil. Ada ni. Adapun Allah mengetahui belaka hak ada ke hak tak ada. Hak mustahil Allah Taala tahu juga. Tu kata Tuhan tahu belaka. Jadi hak kata Allah Taala atas tiap sesuatu amat kuasa, sesuatu yang harus. Allah Taala mengetahui akan sekalian akan tiap-tiap sesuatu mana? Hak wajib, hak mustahil, hak harus, Tuhan tahu belaka. Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu yang harus. Allah mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang wajib, yang mustahil, yang harus. Sesuatu tu tak sama. Ada ni. Yalah, Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah kuasa atas semua perkara. Allah mengetahui tiap-tiap sesuatu. Allah mengetahui semua perkara. Allah kuasa akan semua perkara yang harus. Hak wajib mustahil tak berkait dengan kuasa Allah. Allah mengetahui semua perkara wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Semua tu tak sama. Allah kuasa semua perkara. Allah tahu akan semua perkara. Allah kuasa akan semua perkara yang harus. Allah tahu akan semua perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus. Dia gitu. Allah melihat semua perkara yang ada. Mustahil ada ke tak? Syari Allah tak ada. Anak Allah tak ada. Isteri Allah tak ada. Allah melihat tak? Tak lah, tak ada. Allah tahu ke tak? Allah Ta'ala tahu. Tahu belaka. Ada ni. Allah kuasa atas semua perkara yang harus. Allah tahu akan semua perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus. Allah melihat semua perkara yang ada. Ada ni. Ke mana? Ke Allah melihat juga anak Allah tak ada. Allah melihat juga isteri Allah yang tak ada. Allah tak melihat. Allah Ta'ala tahu. Tahu semua. Hak mustahil pun Allah Ta'ala tahu. Dah tak adanya anak Allah, tak adanya isteri Allah, Allah yang mentadakkan. Kudrah Allah yang mentadakkan. Dak. Hak memang tak ada dah. Allah mentadakkan anak hak tak ada. Allah mentadakkan isteri hak tak ada. Tu dia panggil tahsilul hasil gitu. Dan Allah kuasa ni kan kuasa kan. Dalam kuasanya macam mana? Allah mentadakkan anak yang memang tak ada. Allah mentadakkan isteri yang memang tak ada. Bukan kerjaan kudrah, benda tak ada, benda mustahil gitu. Mana? Atau kata bagi tiga. Kudrah, iradah, jaizat, ilmu, kalam, wajibat, mustahilat, jaizat, samak basar,
perkara yang maujudah, perkara yang ada. Kan? Ini bukan pertama kali ni, ulang sokmo. Ulang sokmo. Berulang-ulang ni. Nak lekas habis kitab ni. Ni duk cerita bab ilmu. Nanti cerita bab samak basah, ulang pula asal ni. Nanti masuk sifat kalam, ulang pula asal ni. Masa cerita bab kudrah dulu, cerita dah. Kalau kita dah buat catatan, kita tak tahu kata buat catatan, kita pun tengok belakang. Oh, ada dah tarikh sekian. Ada dah. Ada orang bila sebut je, dia tak buat catatan, dia balik. Ada dah. Sini. Dia pun tengok semula dia catat. Gitu lah. Jangan pertanyaan perkara mustahil tadi tu, Tuhan kuasa tak buat? Siapa peringkat? Tuhan kuasa tak nak mati Tuhan sekejap? Tu kata dia tanya tu, dia pening, dia bengong ke dia apa? Nak kata dia saja nak mengelirukan orang, mungkin dah. Mungkin dia tak main dalam polotok ni. Tuhan kuasa segala-gala, Tuhan kuasa segala-gala ni. Oh, dah. Boleh tak Tuhan mematikan Tuhan sekejap? Dia mikir segala-gala yang harus. Hak mustahil, mati Tuhan tu mustahil. Tak berkait dengan kuasa Tuhan. Terus tadi kan kata Tuhan kuasa segala-gala, segala-gala yang harus. Pada ni. Tu kata walaupun fardu kifayah, kalau kita faham, kejap kita kemah kita. Jadi sini ni mengetahui akan yang wajib. Zat Allah Ta'ala tahu. Sifat Allah Ta'ala tahu. Sifat ada ke sifat tak ada ke Allah Ta'ala tahu belaka. Allah Ta'ala tahu Allah bersifat dengan sifat kidam. Allah Ta'ala tahu Allah bersifat dengan sifat baqa. Allah Ta'ala tahu Allah bersifat dengan sifat kudrah. Gitu je lah. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala. Hak wajib Allah Ta'ala tahu, hak mustahil, hak aruh Allah Ta'ala tahu. Mana hak wajib? Dan mengetahui akan yang mana hak mustahil? Dan mengetahui akan yang mustahil. Mustahil Tuhan tahu juga mana. Seperti tak ada syarik baginya, tak ada sekutu bagi Allah. Itu Allah Ta'ala tahu perkara mustahil. Allah Ta'ala tahu perkara mustahil. Mana perkara mustahil? Seperti tak ada syarik bagi Allah. Itu perkara mustahil. Tak ada sekutu bagi Allah lah, tak ada Tuhan yang kedua. Itu contoh perkara mustahil. Itu contoh perkara yang mustahil. Mana? Kita suruh mikir sekejap roh. Kita suruh mikir sekejap. Tak ada sekutu syarik bagi Allah. Syarik tu sekutu lah Tuhan yang kedua. Tak ada sekutu ni mustahil ke? Tak ada Tuhan yang kedua mustahil ke? Tak ada syarik baginya, tak ada sekutu bagi Allah. Kalau kita kata gak tak ada Tuhan yang kedua, tak ada Tuhan yang kedua ni mustahil. Tak ada, mustahil. Tak ada Tuhan yang kedua, mustahil. Tak ada Tuhan yang kedua, mustahil. Tak ada Tuhan yang kedua. Dah, hak dah mustahilnya ada lah, gitu. Nak tanya ni, tak ada syarik bagi Allah, tak ada sekutu bagi Allah, tak ada Tuhan yang kedua, tak ada tu buat mustahil ke? Nanti jawab kan? Kita nak jawab gitu juga. Jawab lalu. Nanti jawab baru dia kata kita nak jawab gitu juga. Tak ada syarik bagi Allah, tak ada sekutu bagi Allah. Tu wajib, bukan mustahil. Sekarang ni nak buat misah hak mustahil. Tiba-tiba seperti mana hak mustahil, mana hak mustahil. Seperti tak ada syarik bagi Allah. Misal ni tak tepat misal gini. Siapa ada bawa kitab Faridatul Faraid? Dia buat misal gua ni. Ada? Dia buat misal gua ni.
Ambil. Apa kejap je. Dia dak misal. Dia hanya mengetahui segala yang wajib dan yang harus dan yang mustahil. Dak misal. Misal dah kita pati paridah je. Seperti mana mustahil? Seperti tak ada syarik bagi Allah. Mana apa? Allah mengetahui akan tak ada sekutu bagi Allah. Sekarang ni seperti ni misal bagi mustahil. Apa dia mustahil? Tak ada syarik bagi Allah. Jadi mengetahui yang mustahil dengan makna mengetahui Allah akan tak ada syarik baginya bagi Allah. Tak ada syarik ni bukan mustahil. Tu wajib. Jadi misal ni kurang. Kerana tak ada tu bukan mustahil. Mustahilnya apa? Apa dia perkara mustahil? Apa dia perkara mustahil? Syarik sekutu tu mustahil. Tak ada syarik, itu dia panggil istihalatul mustahil. Itu wajib tu. Mustahilnya syarik bagi Allah. Sekutu tu mustahil. Tak ada sekutu atau wajib. Sekutu Tuhan yang kedua tu mustahil. Tak ada Tuhan yang kedua itu wajib. Jadi sekarang ni problemnya adalah seperti itu misal bagi barang yang mustahil. Apa dia barang mustahil? Tak ada syarik bagi Allah. Tak ada Tuhan yang kedua. Tak ada Tuhan kedua tu bukan mustahil, itu wajib. Itu dia panggil istihalatul mustahil. Istihalah ni tak ada mustahil syarik. Tak ada syarik bagi Allah. Dia panggil istihalatul mustahil. Mustahil syarik. Tak ada ni panggil istihalah. Ini wajib. Tak ada syarik wajib. Tak ada anak wajib. Tak ada isteri wajib. Tak ada ni. Tidak lemah wajib. Tidak jahil wajib. Tidak pekak wajib. Tidak buta wajib. Tidak bisu wajib. Ke mana? Itu panggil istihalatul mustahil. Tidak perkara mustahil itu wajib. Sekarang nak buat misalnya barang yang mustahil. Ini kurang sikit lah. Kalau saya ngaji dengan almarhum tok guru saya nya, dia kata misal ni kurang sikit lah. Kerana tak ada ni istihalah, bukan mustahil. Istihalah ni wajib. Tak ada sekutu tu wajib. Misal hak comel dia gini. Mana mustahil? Seperti syarik bagi Allah. Syarik bagi Allah itu mustahil. Allah mengetahui akan syarik bagi Allah tu tak ada. Dia kata tu. Sebab sekarang ni ini ayat kita ni, ibarah kita je ni. Ibarah kita susunan kita je. Kalau kita buat baca sterik je, senyum mewek belakanya, hanggup belaka. Tak sedar-sedarnya. Tebeng cari susah dah. Dia korek buat apa? Pakai baca sterik je. Masa saya ngaji tu ada sedikit penjelasan dipanggil. Jadi sekarang ni Allah mengetahui akan yang mustahil. Mana mustahil? Seperti syarik bagi Allah. Sekutu bagi Allah ni mustahil. Allah Ta'ala tahu. Tahu kok mana? Syarik ni tak ada. Tuhan tahu, syarik bagi Tuhan tak ada. Sebab benda tak ada, tahu tak ada lah. Ada ni. Dah apa bezanya? Tahu tak ada syarik dengan tahu syarik tak ada. Kok tulis dia kata dak. Tahu tak ada, itu tahu wajib. Tahu syarik tak ada, itu tahu mustahil. Tahu akan anak, tahu mustahil tu tak ada bagi Allah. Dia kira tu.
tahu akan isteri. Tahu akan situ bagi tahu mustahil. Tak ada bagi Allah. Kalau tahu akan tak ada anak, tahu wajib. Tahu akan tak ada isteri, tahu wajib. Kita nak misal tahu mustahil ni. Tahu anak, tahu isteri, itu mustahil. Tahu kok mana dah? Tak ada. Tahu kok tak ada lah. Kalau tak ada, tahu ada, tu jahil pula orang panggil. Tahu macam mana? Tahu bahawa sekutu bagi Allah, tahu akan ada. Tahu anak bagi Allah, tak ada. Tahu isteri bagi Allah, tak ada. Begitu dia. Tahu lemah, tak ada. Allah Ta'ala tahu jahil Allah, tak ada. Allah Ta'ala tahu pekak bisu, pekak buta bisu Allah, tak ada. Tu tahu hak mustahil orang panggil. Kan? Tapi kita kata macam sepetula je, tukar ayat. Sekutu tak ada sekutu. Sekutu pakai mustahil. Tak ada sebab dah benda tak ada, tuan tahu tak ada. Tahu tak ada sekutu. Tak ada sekutu bukan mustahil, tu wajib. Kita misal ni tahu buat mustahil. Tebang korek tu. Korek kicau. Nak napok lah dia ni. Ni apa panggil apa? Tubik habis ya, tubik habis. Kelodok tubik habis. Wak mendak, wak senyap aje. Wak macam okey je dah. Kita kocok dulu. Kocok dulu. Biar selesai tu. Jadi sekarang ni tahu akan yang mustahil, seperti syarik, sekutu bagi Allah, tak ada. Gitu. Barulah tahu yang mustahil. Tahu macam mana mustahil ni? Bukan tahu diri perkara mustahil tu. Sebab di perkara mustahil tu tak ada nak tahu mana. Tahu bahawa perkara mustahil ni tidak akan timbul. Perkara mustahil ni tidak akan ada. Mana apa ni? Tahu akan hakikat perkara mustahil ni tidak akan timbul. Kata gitu. Diri perkara tu, rupa benda tu tak ada. Rupa Tuhan kedua tak ada. Rupa anak tak ada. Rupa isteri tak ada. Dah tahu, Tuhan tahu benda ni tak ada bagi Tuhan. Tu apa panggil tahu perkara yang mustahil tak ada bagi Tuhan. Itu dia panggil tahu yang mustahil. Benda tak ada tahu juga. Benda tak ada tahu juga. Tahu kok jalan tak ada. Sama juga kitanya. Kita benda tak ada tak tahu ke? Benda yang tak ada kita tak tahu? Duit tak ada tak tahu? Tak tahu duit tak ada. Pergi Sabasong. Lepas tu mana? Duit tak ada. Tahu tak? Tak tahu. Tahulah. Tu nyanyok pasal tu. Ambil barang. Lepas tu buat keluar dompet tak ada duit. Jual kata, pocik ni nyanyok dah ni. Dah. Dia kata benda tak ada, tahu kan? Tahulah kok tak ada. Kita seorang dah tak ada pasangan. Tahu tak ada? Kalau tak tahu, nyanyok. Dia balik rumah dipanggil. Suruh buat air. Dia panggil buat air. Tu dah apa nak sedap dah tu. Dah apa nak sedap dah tu. Dah, tak ada dah kawan tu. Panggil buat apa lagi? Tahu dah. Tahulah tak ada, mati dah kawan tu. Mana hak tak ada pun tahu. Tahu macam mana perkara tak ada. Tahu kok jalan tak ada. Sekutu Allah tak ada. Tuan tahu tak ada lah. Anak Allah tak ada. Tuan tahulah. Anak tak ada bagi Allah. Tuan tahu isteri tak ada bagi Tuhan. Tahu gitu. Tahu akan tak ada sekutu. Tahu akan tak ada anak. Tahu akan tak ada isteri. Itu tahu wajib. Benda ni. Kan kita kan bukan kata sifat wajib je kita pegang, sifat mustahil kita pegang juga kan. Sebab tu jadi jumlah pegangan kita 50.
50 aqaidul iman. 50 aqaidul iman. 50 simpulan iman. 50 simpulan iman ni termasuk sifat mustahil bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Rasul 4. Sifat mustahil bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Rasul 4. Nak keluar jumlah 50 ni, makna kita pegang juga sifat mustahil. Macam mana sifat mustahil kita pegang? Ni kita tak reti nak jawab. Tapi pegangan kita tak salah. Cuma tak pandai nak jawab. Kalau orang pusing kita, peninglah kitanya. Sekarang kita ngaji kaedah sifat 20, kita berpegang dengan aqaid 50. Simpulan iman hak 50. Simpulan iman hak 50 kita duk pegang. 50 ni termasuk mustahil bagi Allah 20, mustahil bagi Rasul 4. Orang pun tanya kita, kamu pegang hak mustahil? Hak pegang ah. Pegang hak mustahil. Oh cukup 50. Allah, dia buat hukum lalu dah. Kafir kamu ni. Oh dia buat kafir lalu dah. Orang ngajar. Ada mai jumpa dengan saya, Ustaz dia kita minta dia ngajar sifat 20. Dia main ngajar mula-mula kafir dah kita ni. Kafir kat mana pula? Dia tanya kita ramai-ramai ni, tahu dah pegang akidah 50, tahu belakalah orang kapung. Mana hak mustahil masuk juga, mustahil masuk juga. Jadi kamu pegang mustahil, peganglah mustahil, boleh cukup 50. Kafir kamu. Kerana tak mustahil pergi pegang. Sekarang apa sifat mustahil? Tak ada Tuhan. Apa sifat mustahil? Baharu Tuhan. Apa sifat mustahil? Binasa Tuhan. Kamu pegang Tuhan tak ada? Memang jawapan dia tak. Dia kata kamu pegang mustahil, pegang Tuhan tak ada lah. Tak mungkin kita orang Islam pergi pegang Tuhan tak ada. Tak mungkin kita orang Islam pergi pegang Tuhan baharu. Cuma tua sikit je daripada kita. Tak ada orang Islam pegang gitu. Tak ada orang Islam pegang, lepas kita binasa habis, Tuhan pun turut binasa juga Cuma lambat daripada kita je. Mustahil orang Islam pegang gitu. Dah kata pegang hak mustahil. Hak mustahil ni tak ada Tuhan, Adam. Hak mustahil ni hudus Tuhan baharu. Hak mustahil ni fana Tuhan binasa. Tiba-tiba dia pergi pegang hak mustahil. Dia buat kafir lah kawan tu. Dia jawab dia gitu, tapi jangan cepat menghukum. Dia tak erti nak jawab. Faham tak ni? Dia tak erti nak jawab, pegang mana? Pegangan ni kita faham, kita pegang lah. Jawab ni boleh cerita, bukan semacam orang boleh cerita. Kan buat pegangan ni kan faham, cuba cerita, minta maaf dah awak faham ke tak semua? Faham, pegang molek, dah faham cerita lah. Tak pandai tu kata. Faham tak ni? Kita tak ada buat ujian. Kalau macam sekolah buat ujian, sekolah buat ujian ni ada keluar jumlah markah. Ada ni, jumlah markah kan? Kalau kita katalah sekolah agama tauhid, maka ada 100%, boleh berapa? Boleh 90, boleh 80, boleh 70, boleh 60. Kita nak kata mana? 40 merah. Mana hak markah 40, dia tak ada tauhid, kafir sebab dia markah di 40, gitu. Dah merah 40, 30. Gimana? Dia tak pandai nak jawab. Janji dia faham. Cuma bagi orang mengajar, kalau nampak tak pandai nak jawab, bimbanglah, takut dia tak faham. Bimbang kok tu. Tak semestinya dia tak faham walaupun dia jawab tak pandai. Tapi bagi orang mengajar, dia kena ambil berat. Takut dia tak pandai nak jawab kerana dia tak faham. Tak faham nak pegang mana. Tapi kita sebenarnya bukan hak tak pandai nak jawab kita takut. Hak pandai jawab pun kita bimbang. Takut dia pandai jawab kerana dia banyak ngapa. Apa dia jawab dia tak tahu pun. Takut juga gitu.
ada orang ni dia tak mau faham mana tujuan dia belajar, dia nak lulus periksa. Maka siapa nak periksa dia ngapa apa yang dia hafal dia tak faham pun. Jawapan dia 100%, 90%. Oh, bagus je dia punya markah tinggi. Tapi kadang-kadang dia ngapa saja. Apa yang dia jawab dia tak tahu pun, dia tak faham pun. Macam mana pegangan? Gitu je lah. Tapi mudah-mudahan hok jawab pandai tu dia faham, dia pegang. Hok jawab dok pandai tu dia faham juga, cuma dia dok pandai nak susung. Gitu je. Tapi hok bak guru dia memanglah kena amati sebab ni tauhid. Ada ni tauhid kena amati. Walaupun dia jawab markah tinggi pun takut dia ngapa saja. Sebab kadang-kadang orang mengajar sendiri kalau macam hok jenis periksa-periksa ni dia suruh ngapa? Ngapa? Ini akan keluaran periksa. Ngapa? Ini akan keluaran periksa. Dia tak urah pun apa yang dia dah kitab tauhid. Dia tak urah pun. Pernah ada satu sekolah dia baca kitab tauhid. Saya pun tak faham ni. Dia pun baca. Saya pun tak faham ni. Dia baca. Lepas tu suruh ngapa je lah. Dia pun tak faham, dia kata. Hak tukang ngajar dia tidak faham. Ni anak murid dia cerita. Balik cerita ayah dia. Ayah ustaz orang ngajar sekolah kita, dia ngajar tauhid. Dia kata tidak faham kok. Lepas tu dia ajar kan dia baca je lah. Lepas tu kita pelajar, dia suruh ngapa je lah. Nanti keluar periksa ni. Gitu je. Kalau tukang ngajar pun tak faham. Ni bahaya ni. Mengajar ilmu tauhid kita tak mahir, haram tu. Dah ditugaskan dia ngajar bahagian tu, dia ngajar. Tapi ngajar saya tak faham kok ni. Saya tak pandai apalah ngapa akan keluar dalam periksa, mudah-mudahan boleh markah tinggi je. Dah orang nak kira gitu. Memanglah kadang-kadang kita kalau tanya akidah 50, pegang. Hak mustahil pegang. Apa ndak mustahil? Contohnya Adam tak ada Tuhan. Wujud sifat wajib, Adam sifat mustahil. Jadi kamu pegang sifat mustahil. Kamu peganglah sifat mustahil, boleh cukup 50. Satu sifat mustahilnya Adam tak ada. Kita buat contoh lagi sifat mustahilnya al-ajzu, lemah. Itu lawan kepada kudrah. Ada ni. Wujud lawan Adam mustahil tak ada. Kudrah lawannya lemah tu mustahil. Sekarang ni kamu pegang Tuhan tak ada, kamu pegang Tuhan lemah, pasti dia akan jawab, dok. Dah kamu pegang mana? Kami pegang tak ada Tuhan, dok sama sekali. Kami pegang Tuhan tidak lemah. Tu pegang, bukan pegang mustahil tu. Tu pegang istihalatul mustahil. Tu 50-nya. Kita sebenarnya bukan pegang diri sifat mustahil. Kita pegang hukum dia. Apa hukum sifat mustahil? Istihalah, tak ada di Tuhan. Tak ada Tuhan, dok sama sekali. Tuhan tidak baharu. Tuhan tidak binasa. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Tuhan tidak berbilang. Tuhan tidak lemah. Itu bukan mustahil. Itu dia hukum kepada sifat mustahil, iaitu istihalatul mustahil. Dok tu kita pegang. Gitu pegang mustahil. Tapi semua bukan pegang diri sifat mustahil, pegang hukum sifat tu. Hak mustahil istihalah, dok di Tuhan. Kan itu kita pegang. Hak 50. Kepegang mana? Takkan kita pegang diri sifat mustahil. Pegang Allah ada dan pegang Allah tak ada. Pegang Allah kuasa dan pegang Allah lemah. Tu mereng. Dah kata pegang wajib, pegang mustahil. Pegang wajib ni pun pegang hukum dia. Kenapa? Wujud sungguh di Tuhan. Qidam sungguh di Tuhan. Baqa sungguh di Tuhan. Kudrah ada di Tuhan. Iradah ada di Tuhan. Kita pegang tu lah dah. Ilmu ada di Tuhan. Hayah ada di Tuhan. Dia panggil hukum dia. Kita pegang hukum dia tu lah.
Hak lawan dok di Tuhan. Tu kita pegang. Dok tu kita pegang. Hukum dia kita pegang. Jadi kita pegang aqaid 50 ni, simpulan iman 50, kita pegang hukum dia. Hak wajib sungguh. Hak mustahil dok. Gitu jelah. Itu 50 aqaid. Memang gitu yang kita pegang. Kita pegang rasul benar. Kita pegang rasul tidak dusta. Rasul amanah. Rasul tidak khianat. Rasul menyampaikan. Rasul tidak sembunyi. Rasul cerdik. Rasul tidak bodoh. Bukan itu kita pegang. Jadi tidak dusta, tidak khianat, tidak sembunyi, tidak bodoh, itu bukan mustahil. Itu wajib. Itu dipanggil istihalatul mustahil. Itu yang kita pegang. Kita pegang mana? Pegang rasul benar dan pegang juga rasul dusta. Pegang rasul amanah dan pegang juga rasul khianah. Megang. Mana gitu? Tapi cakap kitanya pegang wajib, pegang mustahil. Pegang wajib, pegang mustahil. Orang tanya mula pening. Orang tanya pula pening juga. Kafir kamu. Allah senang dia. Kejut orang kapung. Kita panggil dia ngajar kita. Bahan kafir habis orang kapung. Dah mustahil pegang. Kafir lah. Betul lah. Kalau pegang tak ada, Tuhan tu tak ada, kafir sungguh. Kalau pegang Tuhan tu baharu, kafir sungguh. Kalau pegang Tuhan tu lemah, memanglah kafir. Pegang rasul dusta, pegang rasul khianah, pun orang noh layapan dia. Itu panggil pegang mustahil. Kita pegang mustahil ada di Tuhan, di rasul ke? Tak ada. Hak tak ada tu istihalah. Hak tu yang kita pegang. Tak pelik. Orang kapung tak nak jawab, tak pelik. Hak tukang ngajar tu tak reti, tu pelik. Tak reti orang panggil gitu tu. Ubuh kafir lalu kat orang. Kenapa? Kerana pegang sifat mustahil. Dia bukan pegang sifat mustahil, dia pegang hukum bagi sifat mustahil. Dia pegang istihalah dia. Tidak tak ada Tuhan. Tidak baharu Tuhan. Tidak binasa Tuhan. Itu yang dia pegangnya. Itu bukan mustahil. Itu istihalatul mustahil. Itu jatuh hukum wajib. Wajib lah. Tidak dusta. Wajib. Tidak khianah rasul, wajib. Tidak apa ni? Tidak sembunyi wahyu oleh rasul, wajib. Tidak bodoh rasul, wajib. Wajiblah ke tu. Hak tu kita duk pegang aqaid 50 tambatan iman hak 50. Kita pegang itulah. Bagaimana? Cuma kalau kita orang tanya, kita jawab pasal tu, mana kita ni macam macam mana kita nak ajar pada anak cucu kalau kita pun tak boleh nak jawab. Komang lah tak boleh nak jawab tu. Bukan bagus. Tak boleh jawab tu komang, tak bagus. Tapi pegangan clear. Jadi hak mustahil kita pegang, kok jalan tak ada. So jalan dok sama sekali di Tuhan, dok sama sekali di Rasul. Jadi sekarang ni nak misal mustahilnya, sekutu bagi Tuhan tu mustahil. Mengetahui Allah Ta'ala akan perkara mustahil, Allah mengetahui syarik bagi Allah tak ada. Itu bapak panggil tahu yang mustahil. Kalau kata Allah Ta'ala mengetahui tak ada syarik bagi Allah, tu tahu yang wajib. Di misal tu jadi kurang sedikit lah pada ni. Kurang sedikit kalau buat misal dengan mustahil itu tak ada syarik bagi Tuhan. Tak ada tu adalah istihalah, hukum kepada sifat mustahil. Istihalatul mustahil, ni istihalatul mustahil ni tak ada syarik, tak ada sekutu baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil istihalah. Jadi Allah Ta'ala mengetahui yang wajib dan Allah Ta'ala mengetahui yang mustahil. Allah Ta'ala mengetahui mustahil ni kok jalan tak ada lah, sebab mustahil ni perkara yang tak ada. Dan segala yang harus Tuhan tahu. Segala yang harus ni kita lah. Hal makhluk ni lah Allah Ta'ala mengetahui. Jadi hak wajib Allah Ta'ala tahu,
hak mustahil Allah Ta'ala tahu, dan hak harus Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu atas tiap-tiap sesuatu, sesuatu yang wajib, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang harus. Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu, sesuatu yang harus. Allah melihat tiap-tiap sesuatu, Allah melihat semua perkara yang ada. Gitulah. Allah mengetahui semua perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus. Allah Ta'ala kuasa atas semua perkara yang harus. Allah Ta'ala melihat akan semua perkara yang ada. Dia bagi 3 gitu. Semua perkara belakang kita cakap. Kita akan cakap Allah Ta'ala kuasa semua perkara. Allah Ta'ala tahu semua perkara. Allah Ta'ala melihat semua perkara. Apa dia semua perkara tu? Sama dah. Semua perkara yang Allah Ta'ala tahu, wajib, mustahil, harus. Semua perkara yang Allah Ta'ala kuasa, perkara yang harus. Semua perkara yang Allah Ta'ala melihat, perkara yang ada juga. Perkara tak ada, Allah tidak melihat, tapi Allah mengetahui akan perkara yang tiada. Mana segala yang harus ni? Seperti mengetahui Allah sekalian makhluk yang telah jadi dan yang tidak dijadi. Hak telah Tuhan buat, Tuhan tahu. Hak belum Tuhan buat, Tuhan tahu. Hak sampai kesudah tidak akan ada, Tuhan tahu. Hak tidak dijadikan, hak Tuhan belum buat, Tuhan tahu. Hak tidak akan Tuhan buat, Tuhan tahu. Hak Tuhan buat dah. Anak kita hak ada dah, Tuhan tahu dah. Tuhan tahu. Anak kita yang belum lagi Tuhan buat, Tuhan tahu. Tuhan akan buat sekali di masa sekian-sekian. Orang madu tak ada anak terus, Tuhan tahu dah. Tahu juga. Hak telah ada Tuhan tahu, hak lagi akan ada Tuhan tahu, hak tidak akan ada. Tak tahu juga. Tuhan tahu hak berkahwin. Hak belum berkahwin Tuhan tahu. Hak akan berkahwin sampai ke mati pun Tuhan tahu. Tak tahu dah tu. Hak berkahwin Tuhan tahu. Bercerai nanti Tuhan tahu. Berkahwin pula Tuhan tahu. Bercerai pula Tuhan tahu. Tuhan tahu segala-gala. Hak belum berkahwin Tuhan tahu. Dia belum berkahwin. Bila dia berkahwin Tuhan tahu. Dia tak kahwin sampai kesudah, Tuhan tahu. Tuhan tahu segala-gala. Tuhan tahu segala-gala. Hak telah ada Tuhan tahu, hak lagi akan ada Tuhan tahu, hak tidak akan ada sudah pun Tuhan tahu. Makna Tuhan tahu, sekutu bagi Tuhan tidak akan ada sampai bila-bila. Tak tahu belakang. Ada Tuhan tahu, tak ada Tuhan tahu, tidak akan ada selama-lama pun Tuhan tahu. Kemudian Tuhan tahu ni sebagai tahu cerak, terus terang, tidak samar-samar. Mana apa? Tuhan tahu jelas-jelas. Tuhan tahu sahih-sahih. Tidak samar-samar. Ada macam kita tahu tak berapa jelas. Tahu tak berapa jelas. Benda agama tahu tak apa jelas. Hak tak tahu tak heran satu hal. Hak tahu tak apa jelas pun awak tak reti je, belajar tak mau. Hak fardu ain tahu ke tak? Tahu juga sikit-sikit. Tahu cerak jelas ke tak? Tak jelas. Patut kenapa tak belajar? Awak dah heran je. Hak tak belajar, hak tak tahu terus. Di bahasa dia tahu, tu jahil murakkab. Ni payah belakang ni. Jahil murakkab. Ajar bab akidah, dia bahasa macam dia reti. Ajar bab fiqh, orang ajar bab semayang tu pergi dengar kau. Bawa bab semayang, jap budak lagi tu semayang. Dia bahasa macam dia reti. Tu jahil murakkab. Belajar ilmu tasawuf, belajar sifat-sifat mahmudah, belajar sifat taubah. Taubah sama dah kita. Gapo taubah kamu? Istighfar. Gapo taubah kamu? Sunat taubah. Tu jahil murakkab. Taubah pun tak kenal gapo dia. Tapi dia berasa macam dia tahu. Ni. Pandai ni. Tak tahu satu hal dah. Tak mau belajar. Tahu sikit-sikit. Samar-samar. Tak cerak, tak jelas, tak nyata. Wak dak heran je. Ilmu dunia dia belajar sampai 10-20 tahun dia belajar ilmu dunia. Habis universiti dia pergi panjang. Ilmu agama sikit-sikit. Lepas tu kemah molek dak? Tak apa molek lagi. Lepas tu kenapa tak belajar? Macam-macam alasan. Kalau bab akidah buat sikap seumpama tu banyak sikitlah. Kita akidah kena tahqiq. Kita belajar akidah kena tahqiq.
kena cerak, kena jelas, kena nyata, kena sahih. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terpegang akidah yang terpesong, semayang tuan tak terima, puasa tuan tak terima, zakat tuan tak terima, haji umrah tuan tak terima. Gitu ya. Kalau berpegang dengan akidah yang kufur, semayang kena qada semula, puasa kena qada semula, zakat wajib bayar semula, Mekah wajib kena pergi semula. Saya pergi 5 ini baru panggil orang nak agama sungguh, bukan orang nak berlakon-lakon, nak ambil ikut kehendak dia je. Nak ambil ikut kehendak dia je. Tauhid tak mau belajar, tasawuf tak mau belajar, nak belajar fiqh je. Tu bukan orang nak agama tu, orang nak nafsu dia. Hak perintahnya udkhulu fis silmi kaffah wala tatamu khutuwati syaitan. Masuk agama secara keseluruhan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Keseluruhan tu Tuhan perintah. Kalau kita ambil sebahagian-sebahagian, itu jejak langkah syaitan. Kita belajar bab semayang, akidah tak belajar, tasawuf tak belajar, jejak langkah syaitan walaupun nampak semayang comel sekalipun. Hak Tuhan perintahnya masuk agama secara keseluruhan, akidah kena kemah, semayang bang kena betul, hubungan hati dengan Tuhan kena betul. Biar ilmu tu ilmu yang sahih, ilmu yang tahqiq, ilmu yang jelas, ilmu yang nyata. Ini akhirah kita ni. Dunia belajar 20 tahun, 30 tahun, hak bekal akhirah buat malas pula nak belajar. Macam-macam alasan. Hakikinya tahta masyiatillah. Nabi kata dah, yalah musu'ada wa yuhramu asyqiya. Allah Taala akan kurniakan ilmu kepada orang yang Allah Taala takdir pada azab orang bahagia ahli syurga, dan Allah Taala akan halang ilmu daripada orang yang Tuhan takdir pada azab orang celaka. Kalau Tuhan takdir pada azab dia orang ahli neraka, dia tak akan nak belajar ke mana pun. Macam-macam alasan. Itu bahagian dia dah. Kita hanya menyampaikan sahaja. Hakikinya ada bahagian masing-masing. Kalau kita duduk keadaan belajar tak ambuh, bimbanglah. Kita duduk di bahagian kita ni orang celaka yang Tuhan tetap pada azal ahli neraka. Ini kena molek dalam bab ilmu. Biar sahih, biar terang, biar nyata. Jadi Allah mengetahui ni sebagai tahu yang terang, yang nyata. Allah Ta'ala tahu tidak samar-samar. Dan bagi ilmu satu ta'alluq jua, iaitu ta'alluq tanjizi qadim, iaitu Allah Ta'ala tahu pada azal akan segala perkara hingga tidak kesudahan baginya. Allah mengetahui segala-gala pada azali. Bukan Allah Ta'ala tahu baharu-baharu. Kalau macam kita ni, hak kita tahunya baharu-baharu, sebelum tu kita jahil. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala perkara sedia kala qadim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.